Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. Okay, alright. Aku rasa aku dah lama tak buat benda ni. It's been a while juga. And yep, we coming back dengan hari yang lain. Biasanya aku akan post lah satu Rabu. So untuk 2023 ni, the crime case will be posted on Friday. So aku harap korang enjoy. Bukan enjoy lah. Maksud aku ambil pengajaran daripada apa-apa yang aku sharekan kepada kau. Apa-apa benda yang kita share hari ni adalah kes yang diulit dengan fakta yang kita akan kongsikan semula kepada anda semua. Jangan lupa tekan like, subscribe juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Roll it. Alright guys, so dalam banyak-banyak crime case yang aku buat, kebanyakannya adalah datangnya daripada kes tempatan dalam negara kita sendirilah. Yang aku tak rasa kita boleh sampai ke tahap itu. Maksudnya, yalah, mungkin kes-kes hardcore macam ni aku biasa dengar dekat luar negara kan. Mungkin dekat Malaysia ni macam, uish, ada ke orang macam ni? Faham tak? Tapi bila kita kaji, kita selidik, sebenarnya benda ni wujud dekat Malaysia sendiri. Macam kes yang kita nak ceritakan kepada korang ni, which is kes yang berlaku di Johor. Okay, kita akan go through kronologi dia dulu. Kronologi dia, tapi kita nak cerita dulu tentang biodata mangsa. Nama mangsa Nur Rahayu Komarudin yang berusia 16 tahun ketika itu. Pelajar tingkatan 4 SMK Taman Universiti Skudai. Dia juga tinggal di rumah kongsi di Bandar Seri Alam Masai, Johor. Bapanya Komarudin Bajuri dan ibunya Umaidah Setiu merupakan pengusaha kantin di kuari di Masai. So itulah dia guys, basically apa yang korang kena tahu, info dia, Ayu ataupun Rohayu, dan ini adalah kes dia. So okay guys, kita nak start cerita tentang kronologi apa yang berlaku pada malam kejadian sebelum berlakunya tragedi yang malang ini. Okay, pada pukul 10.30 malam pada tanggal 17 Jun 2011, difahamkan Ayu ada keluar bersama dengan rakan lelaki dia, which is Adi waktu itu, yang berusia 28 tahun untuk menonton sebuah acara futsal di Sport Prima Pandan Johor Bahru. Yang difahamkan juga selepas mereka habis tengok kejohanan tersebut, mereka ni ada singgah di kedai makan untuk biasa-biasalah kita lepak sekejap kan sebelum balik kan. Biasalah lepak futsal kan. Dan pada pukul 1.40 pagi, Ayu menyuruh Adi untuk menghantarnya pulang ke rumah. Okey, jadikan cerita dalam on the way apa semua, si Adi ni memang dah biasalah angkat Ayu, hantar Ayu apa semua. Tapi guys, pada malam tersebut Ayu dengan Adi ni sampai di sebuah kawasan yang berhadapan dengan satu pondok keselamatan. Dan kawasan tersebut adalah lebih kurang 200 hingga 300 meter lagi sebelum tibanya di kawasan rumah Ayu. So macam Adi ni pelik lah, kenapa nak stop sini? Rumah awak lagi 200 meter kan? Waktu ni Ayu kata tak apalah, awak drop dekat sini, saya call ayah saya, suruh dia ambil. Mungkin Ayu ni takut ayah dia nampak Adi sebab dah lambat dan sebagainya lah. So Adi kata tak apa, awak try call ayah awak dulu, boleh ke tak? Lepas tu dia call ayah dia. Dia call. Ayah dia tak jawab panggilan tersebut. Bila ayah dia tak jawab panggilan, Ayu ni pun tak cakap banyak. Dia kata dengan Adi, tak apalah, balik dulu, biar saya tunggu sini seorang-seorang. Ajak ayah saya sampai lah tu. So Adi ni macam, betul ni, boleh ni. So Adi tu tak fikir banyak, dia pun gerak daripada kawasan tersebut. Okey guys, nak jadikan cerita, lebih kurang pukul 2.20 pagi, Adi ni ada mendapat satu panggilan telefon daripada Ayu. So dia pun pelik, tadi kata suruh balik, ini call pula kan, baru gerak ni. So dia pun lalu kata tak ambil masa yang lama, dia pun angkat call. So bila dia dah angkat call tu guys, dia terdengar suara Ayu sedang menangis, meraung, dan dia dengar juga ada satu suara yang tengah marah dia. Ayat dia lebih kurang macam ni, kenapa kau ni degil sangat? Tak nak dengar cakap aku? Dia kata macam tu. So Adi ni bila dengar suara lelaki lain yang tengah marah dan sebagainya, apa je yang dia fikir? Of course lah, kalau aku jadi Adi pun aku akan fikir benda yang sama. Mesti bapak dia dah sampai, dan mungkin bapak dia marah sebab dia dah balik lambat. Dan suara lelaki tersebut juga mengarahkan Ayu untuk duduk di atas motosikal sebelum panggilan tersebut diputuskan. So guys, lepas Adi dengar macam tu, so dia anggap benda ni isu keluarga lah. Biasalah bapak marah anak, balik lambat dan sebagainya. Benda tu tak ada masalah. Tapi guys, kita cut di short kat sini. Sebenarnya bapa kepada Ayu, Encik Komarudin, sebenarnya pada esok hari dia sedar yang anak dia ni masih lagi tak balik rumah daripada semalam. So dia macam, budak ni tak jadi macam ni, tak pernah macam ni. Lambat macam mana pun dia akan balik. So apa lagi tindakan Cik Komarudin? Dia terus call Ayu. Tapi waktu dia nak call Ayu tu, dia tengok kat telefon dia ada 10 miss call.
notification lah daripada Ayu. Nama yang sama, Ayu. Starting masa daripada malam tadi sehingga ke pagi tersebut. Tapi satu pun tak berjawab. Mungkin Cik Komarudin ni tak sedar, silent ke dan sebagainya lah. And waktu benda tu berlaku, Cik Komarudin ni macam try juga call Ayu ni. Call tapi tak ada jawapan. So apa lagi tindakan seorang bapa? So bapa Ayu ni pun pergi bertanya semua kawan-kawan dia yang dia kenal, tapi semua masih lagi memberi jawapan yang sama, which is tidak tahu. So dalam tempoh pencarian Encik Komarudin ni untuk menjejaki keberadaan Ayu ni, dia telefon, dia cari dan sebagainya, kes kehilangan Ayu ni telah pun sampai ke pengetahuan Adi. Itu pun selepas 2 hari kehilangan Ayu. So bila Adi dapat tahu yang Ayu ni tak balik-balik rumah, so dia macam last hantar tu aku. Macam mana pula dia ni tak balik rumah? Dia pergi mana? So Adi ni pun bertindak untuk terus berjumpa dengan bapa Ayu dan menceritakan apa yang terjadi pada malam tersebut. Dia kata dengan bapak dia suruh saya stop dekat sini, and then dia suruh saya balik sebab dia kata lepas tu dia nak Acik ambil dan sebagainya lah. And bapak dia kata tak ada. Dia ada telefon malam tadi tapi Acik tak jawab. Tu sampai pagi dia tak balik, Acik pelik, dah 2 hari dah ni. So diorang pun ambil keputusan untuk buat laporan polis, dan selepas mereka membuat laporan polis, Encik Komarudin ni ada pergi approach satu guard house kan, aku cakap kan tadi kat rumah, dekat kawasan tempat tu kan ada satu pondok keselamatan kan. Dekat situ ada seorang pengawal keselamatan yang namanya D. Kalai Selvan yang berusia 46 tahun yang bertugas pada malam kejadian. So dia pun tanya, kau ada nampak anak aku ke? Tak ada bang, tak ada. D. Kalai Selvan tu cakap macam tu. Tak ada. Malam itu tak ada apa jadi, saya tak nampak apa-apa. Dia kata macam tu lah. Oh, betul lah, tak ada apa? Tak ada apa? Tak ada nampak. Budak perempuan apa, semua tak ada. Semua malam itu semua okey. Dia kata macam tu. So, Encik Komarudin ni dia rasa pelik. Sebab masa pencarian dia untuk mencari si Ayu ni kan, dia ada lalu juga dekat pondok pengawal yang dikawal oleh Kalai Selvan ni. Dia kata dia dah 2 hari dah sebenarnya tak nampak pengawal keselamatan tersebut bertugas di pondok itu selepas ataupun semasa kehilangan Ayu pada waktu itu. So dia agak macam muskil lah. And waktu dia jumpa Kalai Selvan ni pada hari tersebut, dia dapati kaki pengawal keselamatan itu dalam keadaan tempang, dan dia tanyalah, asal kaki? Jatuh motor bang, ada sikit sakit. Dia kata macam tu. Okay, alright. Tapi waktu tu si bapa Ayu ni of course lah ada insting kan. Dia kata dia rasa curiga dengan apa yang diberitahu oleh D. Kalai Selvan, dan dia terus melaporkan hal ini kepada polis. And apa yang peliknya dekat sini, the starting point, bila dah buat laporan polis buat tindakan untuk pergi soal siasat di Kalai Selvan ni. Dia sampai je dekat pondok keselamatan tu, si Kalai Selvan ni dah pun hilangkan diri. Tak tahulah pergi mana. So kat situ polis terus menjadikan dia sebagai suspek utama bagi membantu siasatan kehilangan Ayu. So guys, apa lagi, polis terus mulakan siasatan di Kalai Selvan ni masih lagi menghilangkan diri. Of course lah, kita polis Malaysia macam ni je dijejak kan, kalau kau nak lari-lari ni kan. Di Kalai Selvan telah pun ditemui di Semak Ulu Tiram. Tak tahulah apa yang dibuat kat semak tu. Hoi, ini kira dia try nak sorok. Zaman bila punya menyuruh kat semua kan? Tapi tak apalah, itu tempat dia kan. Right, mungkin dia pun, yalah, kita tak tahu kan. Okey, pihak polis kemudiannya menahan D. Kalai Selvan ketika dia bersembunyi dan terus menjadikan dia sebagai suspek utama akibat tingkah laku dia yang sangat mencurigakan. Berdasarkan maklumat yang diberi oleh Adi, polis melakukan siasatan di sekitar kawasan tempat terakhir di mana Adi meninggalkan Ayu pada malam tersebut. And siasatan itu membawa hasil kerana polis menemui sepihan tulang terbakar, baju, seluar, slipper dan penyepit rambut yang dipercayai milik Ayu. Berdasarkan apa yang di-describe oleh Adi tentang imej pemakaian dia pada malam kejadian, and polis mengesahkan barang-barang tersebut adalah hak milik peribadi Ayu. Dan pada 3 Julai 2011, polis menerima laporan daripada orang awam yang menjumpai cabisan rambut, baju dan slipper di tanah perkuburan Hindu di Masai. Selepas menerima aduan tersebut, polis terus bergegas ke tanah perkuburan tersebut dan mengesahkan mereka menjumpai apa seperti yang dilaporkan. And polis juga mengesahkan bahawa itu adalah milik daripada mangsa yang hilang dan dipercayai mangsa dibunuh serta anggota badan dikerat sebelum dibakar, dan perbuatan itu dibuat di 2 lokasi yang
berbeza. Cebisan mayat mangsa dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk tujuan siasatan dan hasil ujian DNA mendapati mayat itu sepadan dengan DNA orang yang hilang, which is Rohayu Komarudin. Pihak polis ada mengatakan mangsa mungkin diperkosa oleh suspek, tetapi agak sulit untuk pihak polis mengesahkan kejadian tersebut kerana keadaan mayat ni yang tidak lagi sempurna dan juga terbakar. So, yalah, dia ni dibunuh dan dibakar, tapi bab rogol tu polis tak boleh nak orang kata apa, confirm kan. Dia kena tanya si D. Calaselvan ni lah. So, berhubung dengan penemuan itu tadi, suspek utama yang dipercayai iaitu D. Calaselvan tadi, bila dicek, bila diteliti dia punya profil, rupanya D. Calaselvan ni mempunyai 8 rekod jenayah lampau, termasuklah melarikan orang, pecah rumah dan mendatangkan kecederaan kepada orang. Motif suspek juga tidak diketahui apa yang terjadi pada malam tersebut, tapi itulah yang dia buat. Dia dah bawa lari, dia bawa kerat dan dia bakar. So, yang pasal rogol tu, macam polis cakap lah, susah nak justifikasikan dia. So, selepas semuanya selesai guys, DNA dah dapat, suspek dah dapat, pada tanggal 15 Julai 2011, tertuduh Calaselvan didakwa membunuh Nur Rohayu Komarudin di ladang kelapa sawit Sungai Masai antara jam 2.30 pagi dan 2.50 pagi pada Jun 2011. Tertuduh mengaku bahawa dia membawa Ayu ke sebuah ladang sawit sebelum menikam leher mangsa dengan sebilah pisau. Gagal menjelaskan sebab apa dia lari daripada siasatan polis. And pada 26 Disember 2012, Mahkamah Tinggi Johor Bahru menjatuhkan hukuman gantung sampai mati terhadap D. Calaselvan selepas didapati bersalah. Namun Calaselvan ada juga membuat rayuan untuk mengurangkan hukuman beliau. Tetapi guys, pada 28 Ogos tahun 2015, pihak mahkamah sebulat suara menolak semua rayuan termasuk rayuan terakhir Calaselvan dan hukuman mati terhadap beliau dikekalkan. Apa salah Ayu tu kan? Yalah, susah nak cakap lah Mat. Ini bukan masalah kaum ke, bukan masalah apa-apa ke, bangsa ke, tidak. Ini masalah manusia sendiri. Kan? Kalau katanya dengar bisikan ablasa tu, nak cakap apa? Kan? Alright. So, kepada semua yang mungkin sedang menonton video ni, kita doakan kesejahteraan arwah Yang Maha Ayu dekat sana kan. Kita ambil benda ni sebagai iktibar, sebagai pedoman, right? Kita anak gadis, bahaya untuk kita dibiarkan seorang-seorang. Tak kisahlah betapa cekalnya awak, bahaya tu ada di mana-mana sebab kita tak tahu yang mana satu yang bermuka manusia, berhati syaitan. Kita jumpa di video akan datang guys. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.